RM, laporan Ketua Audit Negara, IIM dan Felda. Yang pertama, isu pengujudan pemandu yang dikatakan tidak wajar dan tidak relevan kerana kerajaan terpaksa membayar sehingga 120 juta ringgit emolument kepada bukan kaki tangan awam, sedangkan telah terdapat ramai profesional dalam perkhidmatan awam, dan juga isu berhubung dengan gaji CEO pemandu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Petani dan juga Yang Berhormat Parit Bunta. Perlu saya nyatakan di sini bahawa bagi maksud bajet 2014, jumlah emolument pemandu bukanlah 120 juta tetapi adalah sebanyak 22 juta. Mungkin 120 juta ini dirujuk kepada semenjak pemandu ditubuhkan pada tahun 2009. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, 22 juta ini adalah bagi menampung keseluruhan 25 bidang-bidang utama yang diketuai seramai 14 orang pengarah-pengarah yang berpengalaman dan mempunyai kemahiran dari pelbagai bidang masing-masing, sama ada dari sektor awam, syarikat multinasional, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, dan sektor swasta. Pengarah-pengarah seramai 14 orang ini disokong oleh seramai 87 orang pegawai dari kategori profesional yang terdiri daripada timbalan pengarah, pengurus dan penganalisa, manakala 33 orang pegawai adalah dari kumpulan sokongan. Semua pegawai pemandu diupah secara kontrak jangka pendek selama 2 atau 3 tahun sahaja, dan kesemua mereka adalah dikendaki untuk melihat prestasi pengurusan GTP yang terdiri daripada 7 bidang keberhasilan utama negara NKRA dan ETP daripada 12 bidang ekonomi utama negara NKEA, termasuk inisiatif pembaharuan strategik SRI yang terdiri dari 6 bidang utama. Manakala emolument yang diperuntukkan kepada CEO pemandu yang juga merupakan seorang ahli jemaah menteri adalah sama seperti emolument menteri-menteri yang lain mengikut jadual yang sedia ada. Malahan, dalam kapasiti beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Pemandu, beliau tidak diperuntukkan sebarang emolument tambahan maupun bonus sepanjang perkhidmatan beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO Pemandu sejak tahun 2009 lagi. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pemandu telah berjaya setakat 24 September 2013 mengadakan jumlah projek permulaan atau entry point projects sebanyak 154 projek dengan jumlah pelaburan sebanyak 218.3 bilion ringgit menjelang tahun 2020. Daripada angka ini, sebanyak 29.6 bilion merupakan sasaran untuk tahun 2011 hingga tahun 2012, di mana 25.4 bilion ringgit iaitu 86% telah pun berjaya direalisasikan pada akhir tahun 2012. Dalam jumlah tersebut, sebanyak 434,268 peluang pekerjaan telah berjaya diwujudkan. PNK per kapita telah berkembang dari $8,372 pada tahun 2010 kepada $9,990 pada akhir tahun 2012. Berdasarkan unjuran semasa dan jika tiada perkara luar jangkaan, Malaysia berpotensi mencapai PNK per kapita sebanyak $15,000 lebih awal dari tahun 2020 seperti yang disasarkan. Sungai Petani bangun yang Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Menteri. Menteri ada sebut selari dengan jawapan saya terima juga, iaitu atas isu pemandu, bahawa 14 orang pengarah, 87 orang pegawai dari kategori profesional dan 33 orang pegawai adalah kumpulan sokongan. Itu dari segi pegawai. Kemudian disebut juga pada tahun 2010 sebanyak 119.3 juta telah dibentukkan untuk tujuan emolument, bekalan ataupun perkhidmatan aset dan juga pengendalian. 6 amal NKRA, saya setuju. Cumanya saya nak tanya Menteri, adakah 14 orang pengarah, 87 orang pegawai dari kategori profesional dan 33 orang pegawai dari kumpulan sokongan ini terdiri daripada orang luar daripada sistem kerajaan, atau mereka ini diambil daripada penjawat-penjawat awam, contoh dari universiti ke atau PTD ke sebagainya lah, ataupun adakah mereka ni fresh? Kerana
kalau mereka ni fresh outside the system, maknanya there is a duplication. Sedangkan rancangan Malaysia dari pertama hinggalah ke 10 ni, semua pegawai kerjaan yang buat, dia a lot of professional, ada dari universiti dan sebagainya. Kenapa kalau mereka tidak diambil daripada within the system dan outside system? Saya rasa ini duplication dan menambahkan kos yang bagi saya unnecessary. Tuan Speaker, terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Sungai Petani. Saya ingin nyatakan bahawa daripada jumlah yang saya nyatakan tadi, ada di kalangan para pegawai pemandu diambil daripada sektor swasta, ada daripada GLC, dan mereka ini diberikan kontrak tempoh masa yang saya sebutkan tadi 2-3 tahun. Sebab itu mereka ataupun kerajaan cuba untuk menyamakan jumlah pembiayaan yang mereka terima jika mereka terus di pihak swasta. Dan secondment juga berlaku daripada GLC, yang mana dalam terma kontrak itu ada juga pegawai pemandu yang dipinjamkan. Maknanya skim berbeza dengan yang lain. Sebab itu kalau kita tengok ada di kalangan mereka memperolehi gaji yang lebih sedikit, adalah satu untuk menyamai jumlah walaupun tak sama, sebab bonus kerajaan ni tak banyak macam swasta. Keduanya, dia tidak dapat pencen, tidak dapat perkara-perkara seperti pekerja tetap kerajaan. Jadi jumlah tempoh kontrak atau pinjaman itu yang pendek menyebabkan satu bentuk terma perjanjian dari segi pekerjaan di antara pegawai pemandu sedikit berbeza. Dan ada juga pegawai pemandu yang dipinjamkan daripada sektor perkhidmatan awam. Sila. Terima kasih. Dua yang bangun, yang mana tu? Saya ada Farid Muntah. Saya sikit aja persoalan dia, kerana tadi disebut kita terpaksa ambil dari luar. Saya just nak minta penjelasan, apakah pegawai-pegawai perkhidmatan awam yang sedia ada tidak mampu untuk nak bawa pemandu punya hasrat dan sebagainya? Kerana bagi saya pada waktu yang sama kita melihat seolah perkhidmatan awam ni tak boleh bawa lah benda tu, sedangkan yang Jabatan Perdana Menteri ni adalah yang kerajaan yang nak memastikan dasar-dasar dia tu, pembangunan dia terlaksana. Saya minta sikit pencerahan, adakah kerana perkhidmatan awam tidak layak atau bagaimana? Dan itu soalan yang dibawa oleh rakyat di bawah, bukan saya saja. Ya, Bagan, sila. Saya hendak membawa satu perkara yang teknikal. Kerana tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan bahawa pakar-pakar dan juga konsultan yang dibawa juga akan memegang jawatan tertentu untuk melaksanakan projek-projek khusus atas kepakaran mereka. Tapi dalam keadaan sedemikian, adakah mereka juga menjadi seorang pegawai penguasa? Iaitu mereka mempunyai kuasa untuk membuat kelulusan, khususnya dalam aspek projek dan juga menandatangani cek-cek dan sebagainya. Nah, saya menyebutkan perkara ini, Datuk Yang Ketua, kerana bila Kerajaan Negeri Pulau Pinang kita menjemput atau kita melantik seorang pakar botani untuk menjadi kurator Tabang Kebun Bunga Pulau Pinang yang memang yang paling lama di Asia Tenggara, lebih lama daripada Singapura, Penang Botanical Gardens, kerana kita susah untuk cari seorang pakar sedemikian. Dan namanya Stuart Henchy, dia adalah seorang bekas assistant curator daripada Kew Garden. Kita berjaya membawa seorang assistant curator Kew Garden yang telah bersara datang daripada London ke Pulau Pinang untuk menjadi curator supaya dapat memulihkan Penang Botanical Gardens. Tapi bila kita nak menyerap masuk, kita dimaklumkan bahawa dia tidak boleh menjadi seorang pegawai penguasa, tak boleh membuat sebarang kelulusan, hanya boleh buat menumpang seorang pegawai bawahan dia. Saya rasa adakah keadaan ini juga berlaku di peringkat pemandu ataupun JPM? Kerana kalau ini berlaku, saya rasa susah untuk membuat keputusan. Kerana dari segi pertanggungjawapan, accountability and of course lines of authority tidak terlaksana. Terima kasih.
Pertama, perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Parit Buntak, suka nyatakan bahawa tidak wujud perkataan tidak layak di kalangan kaki tangan awam untuk melaksanakan perkara tersebut. Tetapi kita kena ingat, penubuhan pemandu pada September 2009 itu adalah merupakan satu kerangka kerja budaya yang jauh berbeza, yang cuba kita terapkan di kalangan kaki tangan awam sebagai gandingan di antara sektor swasta, pengalaman dan juga awam. Di situ sudah dapat kita lahirkan sehinggalah pembentangan public viewing, public hearing dan juga beberapa KPI yang telah ditentukan, dan benda itu berterusan sehingga hari ini. Dan kalau kita tengok kontrak ataupun kewujudan pemandu sebenarnya sehingga tahun 2015 untuk memastikan perkara-perkara yang dinyatakan dalam perbincangan itu dapat dilaksanakan. Jadi tidak timbul mereka tidak layak, kerana kalau tidak dimulakan 2009 oleh mereka yang terdiri dari latar belakang berbeza, maka tidak pun terhasil apa yang sedang kita bincangkan hari ini. Cumanya dari segi pelaksanaan, mereka ini digandingkan di dalam satu jatuhan kuasa dengan seorang CEO. Kedua, seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan, saya nyatakan tadi bahawa keseluruhan tenaga kerja ini adalah untuk melihat NKRA, NKEA. Mereka mewujudkan entry points project. Itu saya sebut, dia bukan jaga projek khusus. Dia tak jaga projek. Dia jaga bidang keberhasilan dari segi rasuah, dari segi infrastruktur luar bandar dan sebagainya. Entry point projects tidak dijaga oleh pegawai-pegawai pemandu. Sebab itu perkara yang dinyatakan untuk dicapai oleh negara pada tahun-tahun sehingga tahun 2020 sebagai sasaran dikawal selia oleh pemandu, tetapi projek sebenarnya berada di bawah sama ada UKAS, EPU dan sebagainya, termasuk koridor-koridor yang ada. Jadi tidak ada pegawai pemandu yang menjaga projek pembangunan. Dia hanya mewujudkan ataupun sebagai fasilitator menyelia apakah projek-projek yang boleh kita jadikan sebagai projek sasaran bagi kita mencapai negara maju berpendapatan tinggi. Jadi sebagai satu badan yang mengawal selia perjalanan pemantauan projek-projek ini, itu diletakkan di bawah pemandu. Mereka tidak ada perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan seperti yang berlaku di Pulau Pinang. Jadi saya rasa tidak timbul masalah itu. Saya tak tahu apa masalah Yang Berhormat di Pulau Pinang, tetapi tidak ada pegawai pemandu yang menyelia atau menjaga projek yang 153 saya nyatakan tadi. Itu di bawah EPU, UKAS, Equinas dan sebagainya, termasuk koridor yang bila dah siap nanti pun dia akan bagi kepada stakeholders. Contoh kalau pembinaan itu mengenai IPP, selepas kita terima itu sebagai satu entry project, dia akan dikawal selia oleh unit perancangan ekonomi, dan apabila siap sahaja nanti dia akan diserahkan kepada Kementerian Tenaga untuk sebagai dia panggil end user. Jadi maknanya peringkat-peringkat inilah yang membolehkan pemantauan kepada satu-satu projek itu sehingga mencapai sasaran yang dinyatakan dapat kita laksanakan. Sebab itu kalau saya boleh teruskan, kewujudan pemandu ini adalah satu yang sangat wajar, di mana baru-baru ini Malaysia menerima pengiktirafan di mana Bank Dunia pada kali pertama telah meletakkan negara di kedudukan 10 negara teratas dalam senarai negara paling mesra perniagaan di dunia. Malaysia juga melonjak naik ke tangga ke-6 berbanding tahun lalu, sewaktu kita berada di tangga ke-12 setelah pelaksanaan prosedur yang memudahkan pendaftaran syarikat, permohonan permit pembinaan dan permohonan mendapatkan bekalan elektrik menurut bank dalam laporannya Doing Business tahun 2014. Jadi perkara-perkara yang dinyatakan tadi adalah merupakan satu justifikasi kenapa kita perlu meneruskan apa yang sedang dilakukan oleh pemandu sehingga menjelang tahun 2015. Tuan Yang Pertua, berhubung dengan isu yang dibangkitkan oleh beberapa orang, ahli Yang Berhormat menyentuh tentang struktur pentadbiran, bajet dan pengurusan integriti SPRM. Beberapa orang ahli Yang Berhormat telah menyarankan agar kerajaan menyediakan bajet yang mencukupi untuk SPRM. Kerajaan sentiasa memandang serius akan usaha membenteras rasuah di negara ini. Dengan peruntukan bajet tahunan SPRM telah meningkat pada tahun 2014 iaitu kepada 297.5 juta ringgit
jika dibandingkan dengan tahun lepas sebanyak RM251 juta. Berkaitan dengan cadangan Yang Berhormat Kaula Selangor supaya kedudukan Ketua Pesuruhjaya SPRM dimasukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan dan disama taraf dengan kedudukan Hakim Peguam Negara dan juga Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan SPRM sendiri, kerajaan pada dasarnya bersetuju, namun ia memerlukan kajian yang lebih terperinci dan mendalam kerana ia melibatkan kepada pindaan perlembagaan yang juga memerlukan sokongan 2/3 daripada majoriti ahli Dewan. Berkaitan dengan isu unit pengurusan integriti yang telah ditubuhkan oleh setiap agensi kerajaan dan sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet 2014, ia merupakan satu inisiatif kerajaan yang sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan sistem tabik urus sektor awam yang terbaik dan budaya kerja berkualiti ke arah mencapai sistem penyampaian awam yang lebih cemerlang. Usaha ini telah pun dilaksanakan melalui arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nombor 1 tahun 2009, Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia yang melibatkan penubuhan jawatankuasa keutuhan tabik urus di jabatan-jabatan kerajaan. Bagi memantapkan lagi perkhidmatan awam dan menentukan penjawat awam menjunjung dan menegakkan prinsip integriti serta accountability, kerajaan telah melaksanakan satu lagi inisiatif baru dengan menubuhkan unit-unit integriti di semua agensi awam, peringkat persekutuan dan negeri, tertakluk kepada penerimaannya seperti Ketetapan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2013 yang berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2013. Unit integriti ini bertindak sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di semua agensi awam, termasuklah jabatan-jabatan yang terlibat dengan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan, serta untuk memastikan penjawat awam mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh. Unit-unit integriti ini akan melaksanakan 6 fungsi teras, iaitu tabik urus, 2 pengukuhan integriti, 3 pengesanan dan pengesahan, 4 pengurusan aduan, 5 pematuhan, 6 tata tertib. Unit-unit integriti ini akan diketuai oleh pegawai-pegawai yang mempunyai kelayakan sebagai pegawai integriti bertauliah, Certified Integrity Officer, atau lain-lain kelayakan seperti mana diiktiraf oleh Lembaga Pentaulihan Pegawai Integriti. Kursus CEIO ini dibangunkan dan dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Keanggotaan pegawai-pegawai di unit-unit integriti ini secara amnya adalah dianggotai oleh pegawai-pegawai jabatan berkenaan itu sendiri dan dibantu oleh pegawai-pegawai SPRM. Tugasan-tugasan yang dilaksanakan oleh unit ini adalah secara lebih fokus dan terancang supaya elemen penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan dan pengesanan salah laku dapat dikuatkuasakan secara efisien dan mencapai keberhasilan yang optimum. Inisiatif ini akan dapat membendung salah laku jenayah termasuk rasuah serta pelanggaran tata kelakuan dan etika organisasi di kalangan penjawat awam. Sehingga 14 Oktober 2013. Ya. Saya tertarik, sementara saya bersetuju sangat dengan pendekatan tersebut sebagai membendung secara proaktif dan juga membudayakan dan menginstitusikan. Tetapi pada waktu yang sama juga saya sudah berapa tahun yang lalu dalam perbahasan kita seringkali ditimbulkan tentang laporan audit yang mana di situ sudah sendiri cukup untuk kita mengenal pasti perkara-perkara yang mencemar integriti. Soalan saya menyeru pada kerajaan hari ini yang memerintah, kalau betul ada satu political will untuk membenteraskan perkara penyelewengan yang berlaku dan itu diperakui sendiri oleh Jabatan Audit, laporan audit, saya minta supaya semua laporan audit khususnya yang 2013 itu ditunjukkan satu sikap jelas oleh kerajaan, ambil tindakan pada mereka yang terlibat. Kerana integriti ni saya rasa lama dah dengar dah, Menteri. Kita pun duduk sini sebelum jadi menteri pun dah sebut je isu-isu integriti. Tapi benda yang sama tetap berulang. Jadi kami minta supaya ambil tindakan tegas siapa yang terlibat dalam salah guna dan tata kelola kewangan negara dalam laporan yang sudah pun dibuat oleh audit negara. Terima kasih. Saya mohon untuk menjawab perkara tersebut bila saya memberi keterangan penjelasan tentang laporan Ketua Audit Negara dengan statistik yang pada saya bukan sahaja ditunggu-tunggu oleh Yang Berhormat, saya juga dapat melihat perkara tersebut ketika mempersiapkan jawapan ini.
lepas SPRM ni. Saya nak beritahu sehingga 14 Oktober 2013, sebanyak 7 jabatan telah mempunyai unit integriti, iaitu Jabatan Immigration, Majlis Amanah Rakyat, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kastam, Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Kementerian Dalam Negeri. Lain-lain jabatan sedang dalam proses menubuhkan unit ini yang memerlukan permohonan kepada JPA dan kelulusan waran penjawatan secara pindah butiran dari Kementerian Keuangan. Berkaitan siasatan yang dilaksanakan oleh SPRM, sukacita saya maklumkan di sini bahawa SPRM menerima maklumat dari pelbagai sumber termasuklah aduan dari pengadu, surat, email, telefon dan maklumat dari pegawai SPRM sendiri. Seterusnya, ia dibawa ke Jawatankuasa Menilai Maklumat JMM yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM yang menilai setiap maklumat sama ada berunsur kesalahan di bawah Akta SPRM ataupun bukan. Sekiranya ada unsur kesalahan, maka ia akan diambil oleh SPRM untuk menjalankan siasatan. Mengenai isu status siasatan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanah Merah berkenaan isu Padang Merdeka di tengah bandar Tanah Merah, dakwaan penganugerahan tender pembangunan tapak perluasan sisa pepejal di Kampung Tertak Batu Marang kepada syarikat AJ Corp oleh Yang Berhormat Pokok Sena, gesaan siasatan mengenai penangguhan pembinaan jalan dari Nanggak Entabai ke Rantau Limau dan dari jalan Nanggak Entabai ke Engkamok yang telah diumumkan 2 tahun lepas tapi belum dibina oleh Yang Berhormat Julau, adalah Yang Berhormat atau mana-mana orang yang mempunyai butiran dan bukti kesalahan di bawah SPRM, saya alu-alukan dan saya gesa untuk kita tampil dan memberi maklumat kepada SPRM agar siasatan yang sewajarnya dapat dijalankan. Mohon mencelah. Ya, sila. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Sila Tanah Merah. Terima kasih. Saya ada bangkitkan tentang isu yang saya bangkitkan ialah di mana padang majlis daerah. Saya percaya semua ni tempat-tempat kita mesti ada padang daerah. Padang daerah ni, padang majlis daerah mestilah di tengah-tengah bandar. Jadi yang saya amat kesal ialah padang ini kini diceroboh, dia buat shop lot. Bayangkanlah dataran Merdeka yang di Jalan Tunku Abdul Rahman tu, tiba-tiba kerajaan pusat buat shopping kompleks, buat Mid Valley ke, ya. Jadi sudah tentu saya percaya semua orang akan menjerit. Jadi saya di tempat saya ni, inilah yang berlaku. Padang majlis daerah di tengah bandar boleh dibuatnya, dimajukan, dibuat shop lot, diberikan kepada pemaju dan harga setiap shop lot ni bernilai lebih daripada RM1 juta. Di mana local people tak mampu nak membeli. Jadi sebab itulah yang saya kesalkan lagi, di cara di kelulusan tu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum PRU. Seolah-olah ini kerajaan negeri Kelantan, kerajaan PAS lah. Ya. Jadi yang sebab itulah saya minta kepada pihak menteri, macam Yang Berhormat Timbalan Menteri mengatakan kita tolong buat laporan. Bagi saya dah maklum ke dalam parlimen ni, di sidang yang mulia ni, saya minta kalau boleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tolonglah maklum kepada SPRM untuk menyiasat. Bagaimana yang saya difahamkan, kelulusan tak dibuat pun boleh terus bina. Ya, jadi saya mintalah tolong ambil, saya minta Timbalan Menteri untuk membantu saya kerana warga Tanah Merah semua tak setuju. Tapi dibuat juga, dibuldos juga. Ya, inilah saya amat kesal. Kini kawasan hijau, satu-satu kawasan hijau di tengah-tengah bandar dibuatkan shop lot. Tak masuk akal. Terima kasih. Ya, panjang lagi YB Menteri. Saya cuba pendek sebab yang audit ni ramai sentuh. Saya rasa yang itu nanti kita bincang. Cumanya mengenai Yang Berhormat Tanah Merah, saya ingin catatkan sebagai ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat 11 November 2013, itu kita ambil sebagai laporan. Pegawai SPRM belakang ni tolong mulakan apa juga perkara perlu, sebab saya difahamkan kita juga memulakan siasatan atas surat layang dan juga perkara yang dibangkitkan dalam YouTube. Jadi bila ahli parlimen dah bangkit ni, saya rasa ada keperluan untuk kita ambil aduan mengenai penggunaan padang awam di Tanah Merah oleh pihak yang berkaitan untuk kita mulakan siasatan. Tak corong sikit je pendek Yang Menteri, saya tak setuju perkataan penggunaan. Dia bukan perkataan penggunaan, pencerobohan ayat yang betul. Terima kasih. Pencerobohan.
kita pakai pencerobohan. Saya ada statistik yang sebenarnya disediakan jawapan. Cumanya perkara itu telah pun banyak kali kita ulangi, termasuk pengiktirafan kepada SPRM yang saya rasa tak perlulah kita sebut. Nak menunjukkan bahawa yang penting kita serius. Kalau maklumat macam ni pun kita ambil serius, jadi pada saya SPRM ini bolehlah kita terima sebagai satu badan yang memang telah banyak melakukan kerja-kerja sejak berubah daripada Badan Pencegahan Rasuah kepada Suruhanjaya. Saya nak beralih ke audit ni. Akhir SPRM. Okey. Saya nak tanya sekali lagi, adakah kerajaan boleh berfikir untuk bagi kuasa kepada SPRM ni untuk buat prosecution? Sebab kebimbangan kita hari ni bila SPRM buat siasatan, dia bila press tanya, public tanya, dia kata dia dah siapkan siasatan tu telah pun dihantar kepada pejabat peguam negara. Yang sedihnya, kalaulah yang tak bersalah ni, apabila peguam negara buat keputusan tidak ada kes, maka persepsi rakyat menyatakan bahawa konon-kononnya kes tu ditutup oleh peguam negara. Jadi yang tak bersalah tadi sampailah seumur hidup ni dilihat bersalah. Jika mungkin kalau kita bagi kuasa kepada siasatan, kuasa prosecution kepada SPRM, dia tak bolehlah nak jawab lagi. Dia dah buat siasatan, dia kata okey, tunggulah kita nak buat pendakwaan, ataupun SPRM yang bagi tahu tidak ada kes ni. Bolehkah kerajaan memikirkan ke arah tu? Terima kasih. Boleh dan dah fikir, dan sebenarnya kita dah jawab pun. Pertama, tidak ada badan dalam negara kita yang ada kuasa menyiasat dan mendakwa. Kalau kita nak buat, SPRM akan jadi satu-satunya badan pertama yang ada kuasa tersebut. Namun begitu, kita kena pindah Perlembagaan Persekutuan Perkara 145. Buat masa ini, kerajaan tidak bercadang untuk membuat pindaan tersebut, dan kita masih menggunakan perlembagaan dengan memberi kuasa mendakwa kepada pejabat peguam negara untuk membuat pendakwaan. Namun begitu, di bawah SPRM kita ada jawatan kuasa khas yang boleh menilai mana-mana kes yang kita tolak kemudiannya nanti akan dibawa kepada PPO. Satu lagi unit yang akan tanya kenapa pejabat peguam negara tak dakwa ni. Dia bersidang 3 bulan sekali. Maknanya proses itu sangat tepat. Namun begitu, persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tentang orang ini dihukum, ini budaya kat Malaysia lah. Baru je dimulakan siasatan, kita dah hukum dia sebagai bersalah. Sehingga kita menolak terhadap kedaulatan undang-undang. Ini perkara yang pada saya sukar untuk kita selesaikan, kerana persepsi itu sering dibina atau terbina atau sengaja dibina seolah-olah orang ini korup, orang ini baik dan tak ada justifikasi. Kadang-kadang tak boleh terima akal. Ada orang yang jelas bersalah masih lagi diberikan sokongan. Orang yang tak bersalah dihukum seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Itu susah nak jawab dari segi undang-undang. Mengenai perkara yang dibangkitkan tentang laporan Ketua Audit Negara, ada 16 orang ahli yang berhormat yang masing-masing bercerita perkara yang pada saya pun berkongsi maksud yang sama. Suka saya nyatakan bahawa kerajaan memandang serius terhadap laporan audit negara yang dibentangkan Ketua Audit Negara pada tahun 2012 yang dibentangkan di Parlimen pada 1 Oktober yang lalu. Dan daripada situ terdapat 319 teguran yang telah dibuat, melibatkan 81 teguran bagi perkhidmatan awam persekutuan, 21 teguran bagi badan berkanun, 217 teguran bagi negeri. Sebanyak 225 teguran audit melibatkan penambahbaikan peraturan, prosedur dan proses kerja, dan tindakan penambahbaikan ini sedang diambil oleh agensi terlibat. Maknanya jangan kita kata semua tu ada kesalahan. 225 tentang penambahbaikan peraturan prosedur. Manakala 94% teguran, 29.5% melibatkan penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, salah laku dan kecuaian pelaksanaan tugas. Bagi kes melibatkan salah laku dan kecuaian, satu jawatan kuasa khas tindakan susulan laporan Ketua Audit Negara 2012 yang dipromosikan oleh Lembaga Tan Sri Ketua Institusi Negara telah dibentuk, yang bertujuan untuk mempercepat dan memperkemaskan proses siasatan. Satu pasukan petugas khas yang dipromosikan oleh Lembaga Tan Sri Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA telah dibentuk, dan sehingga 28 Oktober 13 jawatan kuasa siasatan ditubuhkan bagi menyiasat 24 kes
di 11 kementerian dan agensi. Jawatankuasa siasatan tersebut telah mengenal pasti 55 pegawai untuk tujuan siasatan dan jika didapati bersalah, tindakan tata tertib, surcharge atau tindakan sivil di mahkamah akan diambil mengikut peraturan yang sedang berkuat kuasa. Bagi kes yang disyaki ada unsur rasuah, penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa, sehingga kini sebanyak 15 kertas siasatan yang melibatkan projek atau perolehan di 7 agensi telah dibuka oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kesemua laporan siasatan oleh jawatankuasa siasatan ini telah dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Kementerian dan Setiausaha Kerajaan Negeri masing-masing bagi membolehkan mereka membuat penelitian terhadap laporan berkenaan dan menimbangkan syur jawatankuasa siasatan seterusnya mengambil tindakan yang bersesuaian terhadap syur berkenaan termasuklah mengeluarkan surat tunjuk sebab yang perlu dikemukakan kepada jawatankuasa siasatan ini dalam masa 21 hari. Keanggotaan Jawatankuasa Khas Pemantauan Tindakan Susulan Laporan Ketua Audit Negara yang dipengerusikan oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara adalah terdiri daripada Peguam Negara, Ketua Pengarah Pengetahuan Awam, Ketua Audit Negara, KSU Kementerian Keuangan, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet. Manakala keanggotaan bagi Pasukan Petugas Khas Tindakan Susulan Laporan Ketua Audit Negara 2012 dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan ahlinya Jabatan Peguam Negara, Jabatan Ketua Audit Negara, Kementerian Keuangan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Polis Diraja Malaysia. Untuk makluman ahli yang berhormat, status tindakan ke atas laporan Ketua Audit Negara 2011. Daripada 354 teguran audit, tindakan susulan telah diambil oleh agensi kementerian dan dilaporkan kepada JPA adalah seperti berikut. 235 kes, 66% tindakan pembetulan dan penambahbaikan secara pentadbiran, 8 kes, 35% dikenakan tindakan tata tertib, 30 kes, 9% siasatan dalaman, 77 kes, tiada kes, 4 kes pendakwaan di mahkamah oleh SPRM. Akhir sekali izinkan saya memberi penjelasan isu berkaitan Felda seperti yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan dan Yang Berhormat Bangsa Maju. Untuk maklumat Yang Berhormat, sebelum keputusan bagi pembelian hotel ini dilakukan, Felda terlebih dahulu telah melaksanakan kajian keboleh-laksanaan yang merangkumi aspek kewangan, perundangan, pemasaran, penilaian tanah. Sebanyak 5 siri mesyuarat telah dijalankan bermula daripada bulan Januari 2013 bagi tujuan pembelian ini. Rekod prestasi kewangan hotel ini menunjukkan bahawa purata kadar penghunian occupancy rate dengan izin bagi tahun 2010 hingga 2013 adalah antara 90.8% hingga 98.6%. Untuk makluman ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa keuntungan bersih hotel ini pada 30 September 2013 bagi bulan September 2013 adalah sebanyak 246,879 pound sterling ataupun lebih kurang 1.2 juta ringgit. Berdasarkan kepada laporan penilaian hartanah yang disediakan oleh pihak penjual pada April 2013 dan juga oleh pihak pembeli pada Julai 2013, didapati nilai tanah ini mempunyai nilai pasaran antara 98 juta pound sehingga 98.6 juta pound. Justru keputusan untuk membeli hotel ini pada harga 98 juta adalah keputusan yang tepat. Mengenai isu pinjaman Felda daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, untuk makluman ahli yang berhormat, soalan mengenai pinjaman ini telah pun kita jawab sebelum ini dan sukacitanya saya maklumkan di sini bahawa kesemua sebanyak 4.9 bilion yang telah dipinjamkan kepada Felda telah pun dilunaskan sepenuhnya pada tahun 2000, iaitu 20 tahun lebih awal daripada jadual pembayaran kembali pinjaman. Keputusan untuk mendapatkan pembiayaan daripada KWSP pada tahun 2009 dibuat setelah Felda meneliti rasional keperluan pembiayaan Felda dan Felda Global Ventures Holdings yang Berhad. FGVH pada masa itu sebanyak 3.5 atau 3,597.60 juta diperlukan oleh Felda untuk membiayai tabung, program tanaman semula peneroka dan ladang, gedung makanan negara dan juga projek perumahan warga Felda. Felda Global pula memerlukan sebanyak 2,902.40 juta ringgit bagi membiayai pelbagai modal kerja termasuk pembelian syarikat dalam industri gula.
Sehingga 31 Oktober sebanyak 5,150 juta pinjaman telah dikeluarkan daripada KWSP, iaitu sebanyak 79.23% daripada jumlah keseluruhan sebanyak 6,500. Pada tahun 2013, Felda bayaran kembali prinsipal sebanyak 445.79 juta telah dilunaskan oleh Felda kepada KWSP. Pembiayaan yang diambil oleh Felda adalah lebih tertumpu kepada program tanam semula peneroka. Kos pembangunan program tanam semula melibatkan kawasan kebun peneroka seluas 92,840 hektar yang merangkumi 19,274 orang peneroka. Menteri, pasal tanam semula. Okey. Ya, Sepang. Terima kasih Speaker, terima kasih kepada Menteri. Saya ingin mendapatkan penjelasan Menteri berkenaan dengan tanam semula. Pengalaman saya mengendalikan kes yang melibatkan peneroka menuntut wang tanam semula ini berdasarkan perjanjian dalam di antara peneroka dengan Felda. Memang wang tanam semula itu antara lain diambil daripada caruman yang wajib dibuat oleh para peneroka. Setiap peneroka memang dikendaki membayar caruman untuk wang tanam semula. Jadi saya merasa satu benda yang agak pelik apabila wang yang telah dicarumkan oleh para peneroka dan tetapi yang saya faham wang itu digunakan lepas tu untuk diinvest dan benefitnya kembali kepada peneroka. Tapi kenapakah perlu ada pembiayaan daripada KWSP? Jadi soalan saya, apa jadi dengan wang-wang yang telah dibelanjakan dipotong daripada peneroka untuk tanam semula itu? Apabila wang itu tak cukup untuk pembiayaan tanam semula, dan terpaksa dapatkan bantuan daripada KWSP. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin minta supaya Menteri mengkaji semula, Felda mengkaji semula tentang isu tanam semula yang dilaksanakan menerusi Felda dan juga tanam semula yang dibuat oleh peneroka sendiri tanpa melalui Felda. Dan saya dapati apabila timbulnya nak beri bonus atau memberi sumbangan hari raya, dibuat satu diskriminasi. Orang yang tanam semula dapat separuh daripada apa yang melalui yang tanam secara sendiri dapat jumlah separuh daripada orang yang tanam melalui Felda. Saya rasa tidak wajar, sedangkan Felda sendiri memberikan kebebasan untuk mereka bertanam secara sendiri. Jadi saya mengharapkan pihak menteri dapat mengkaji perkara ini supaya kita nak peneroka ni tak kira lah mereka tanam sendiri ke, sebab mereka ada rasional kenapa tanam sendiri, sebab mereka merasakan mereka dapat lagi kos yang lebih rendah dan pulangan yang lebih tinggi. Jadi mereka tak mau lagi masuk perjanjian dan mereka terpaksa kena bayar walaupun mereka dapat bantuan tapi mereka kena bayar pula interest dan sebagainya. Jadi mereka diberi kebebasan begitu. Jadi saya harap pihak menteri dapat melihat perkara ini. Terima kasih. Datuk betul, kalau nak ikutkan dia tak ada kena-mengena lah. Saya cerita pasal hutang, tapi tak apa. Saya jawab juga. Yang pertama, dia kata kenapa dah ada caruman tapi pinjam duit. Saya nak beritahu untuk tanam semula sahaja lebih kurang 3.9 bilion. Duit caruman tak cukup. Jadi Felda pinjam duit. Seperti kepada kawasan dan jumlah yang ramai itu tadi. Jadi kita pinjam duit. Kenapa pinjam duit kepada SP? Saya rasa itu modal biasa. Orang ada duit pun pinjam. Felda ada duit 7.9 bilion yang dilaburkan dalam syarikat-syarikat public listed. Contoh Maybank dan sebagainya. Mana Felda ada duit. Tapi kalau setakat nak cairkan pegangan dia untuk pembiayaan, saya rasa lebih baik ambil modal, pinjam duit supaya KWSP pun boleh dapat untung perniagaan, nanti kita bayar balik, pencarum pun dapat duit dan sebagainya. Ini benda biasa. Kita tak bolehlah nak cairkan duit kita hanya kerana kita ada duit tak perlu pinjam. Maknanya pertama, boleh pinjam. Itu satu bisnes model yang baik. Kedua, duit pencarum tak cukup. Ketiga, tak ramai yang tak setuju dengan sistem tanam semula dia buat sendiri. Dia dapat duit tapi separuh. Sebab itu kita dah cakap awal. Tapi kita sebagai kerajaan bertanggungjawab, kita bagi juga tapi tak penuh. Sebab kalau tidak, dia memberi galakan dan akhirnya skim pinjaman akan terjejas. Kerana jumlah pilihan ini terlalu ramai. Tetapi bila nak bagi bonus, semua nak dalam jumlah yang sama. Jadi kita sebenarnya nak ucap terima kasih kepada yang menyokong inisiatif yang dibawa oleh Felda dan rasa terima kasih juga kepada yang tak sokong tapi dia tak dapat penuh. Namun begitu, pandangan itu bolehlah saya nanti bawa
untuk difikirkan oleh lembaga pentadbiran Felda sama ada boleh dipertimbangkan atau tidak. Ya, Tapi sekejap itu bangun. perkara. Ya, sekejap. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri. Cuma tadi Timbalan Menteri ada menyebut tentang kos berkaitan dengan tanam semula ni. Adakah Felda bersetuju bahawa kos tanam semula ini meningkat oleh kerana faktor melibatkan kos benih dan juga melibatkan kos untuk tenaga buruh dan sebagainya berbanding dengan kos dulu. Jadi oleh kerana itulah maka kos untuk simpanan tanam semula ataupun caruman tanam semula sebelum ini adalah tidak mencukupi dan Felda terpaksa meminjam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yang Menteri saya nak tanya berkaitan dengan hotel Felda tadi. Adakah Felda dilihat hari ini sebagai sebuah institusi yang ingin melebarkan sayap perniagaan, tidak hanya tertumpu kepada urusan berkaitan dengan perladangan, tetapi melihat prospek berkaitan dengan pelancongan dan perhotelan ini juga boleh memberikan pulangan tambahan pendapatan kepada Felda? Terima kasih. Ya, Yang Hormat Menteri, isu baru tu pula benda Yang Hormat Menteri nak menjawab. Ketidakjawapan secara bertulis. Ya, pertama Felda satu peringkat tak perlu pun perbelanjaan tinggi sebab usia kelapa sawit itu matang mengeluarkan hasil. Tetapi akan sampai satu peringkat kita buat penanaman semula. Sudah tentu package penanaman termasuk baja benih, khidmat nasihat dan insentif yang diberikan tak mencukupi dengan caruman yang dibuat atau dipotong oleh peneroka dalam tempoh tersebut, dan dia dilakukan secara berperingkat. Saya setuju dengan Yang Berhormat Sekijang yang memang mahir anak peneroka yang tahu betapa banyak faedah yang telah cuba kita agihkan di bawah Felda ini. Dan yang kedua dari segi hotel, saya nak sebut satu je. Bila dibangkitkan perkara tersebut, kita ada 7 hotel lain sebelum di London, dan kita ada juga culinary, kita ada hospitality, kita ada juga catering kita yang dapat kita kembangkan apabila kita memiliki hotel di luar negara seperti ini. Dalam masa yang sama, telah pun saya jelaskan tadi, hotel ini merupakan satu keputusan yang tepat dalam perniagaan, bukanlah satu pelaburan lebih daripada nilaian seperti yang kita dengar di luar. Jadi kepada usaha pinjaman dan hotel ini, itulah jawapan saya. Ada juga tadi dibangkitkan, tapi Yang Berhormat daripada Wang Semaju tak ada. Jadi saya rasa cukup dulu yang itu. Dan saya sekali lagi bagi pihak Jabatan Perdana Menteri mengucapkan kepada semua yang telah bangkit dan membahaskan peringkat dasar bagi Jabatan Perdana Menteri, dan segala cadangan akan kita pertimbangkan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Sila Menteri Pendidikan. Berapa panjang Menteri? 1 jam. Lebih kurang ya.